Pengisian istimewa hanya di MHI, Rabu 26 Januari. Mengasuh anak-anak menyayangi haiwan, kenangan bersama kambing gegel yang tular di media sosial. Kadar pengangguran menurun, apakah cabaran dalam mencari pekerjaan kini? Dan bersama penyanyi lelaki bersuara lunak, Lah Ahmad, dengan single terbaru, Kernamu. Seumur hidupku menyintaimu, oh Tuhan saja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kembali bersama dengan kami bersiaran di Malaysia hari ini pada pagi ini, edisi 26 Januari 2022. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Soleha. Semoga anda keadaannya baik, bersemangat pagi ini. Yep. Dan kita tentunya ingin berterima kasih kepada anda semua yang menonton kita juga di laman Facebook MHI TV3. Kita banyak pengisian hari ini seperti dilihat oleh anda sebentar tadi. Kita bawakan satu pengisian ataupun penceritaan keluarga ini mempunyai satu haiwan peliharaan. Biasanya orang kata eksotiknya orang fikir ular, kalajengking ke, tapi tak, ini anak kambing. Gegel nama dia ni. Saya terbaca lah katanya kadang-kadang terlupa bahawa kambing itu seekor kambing. Nampak macam anak betul lah. Jadi itu antara perkongsian yang kami bawakan. Yang lebih menarik, banyak juga perkongsian-perkongsian berkenaan dengan peluang pekerjaan, pengangguran, bagaimana skill untuk menjadi pekerja yang bagus juga akan kita bincangkan. Dan kemudian Lah Ahmad akan kembali memukau bersama dengan kita di MHI. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan satu perkembangan semalam tular juga. Betul. Berlaku pada petang semalam. Malam semalam memang banyak sekali video yang telah pun diberikan. Dan antaranya adalah video ini yang akan kami bawakan. Dan saya percaya ramailah dah tengok kan berkenaan dengan kejadian tanah mendap di Seri Kembangan ini. Kabarnya 5 ke 6 buah kenderaan juga terjejas akibat daripada kejadian ini yang berlaku pada petang semalam. Betul. Kita akan meninjau dan mendengar semula apakah sebenarnya yang berlaku petang semalam di Seri Kembangan. Kita terus bersama dengan individu yang merekod video ini. Rasanya telah pun bersedia di talian Nurul Ain Muhammad Maliki dari Kajang, Selangor. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Nurul. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, video awak memang dah tular lah. Semua orang tengok, saksikan dan awak memang betul-betul berada di tempat kejadian. Bagaimana sebenarnya keadaan pada ketika itu? Kalau boleh dikongsikan Nurul. Sebenarnya kejadian berlaku lebih kurang pukul 5.45 macam tu lah. Sebab saya baru balik kerja. So, bila saya nak parking sebab di situ adalah kedai suami saya, kedai aksesori kereta. Dan kami tinggal di atas kedai tersebut lah. So bila saya balik kerja, saya akan parking kat situ, tempat yang mendapan tu lah. Tapi bila saya nak parking, husband saya cakap jangan parking kat belakang. Sebab dia cakap jalan dah crack. Jalan dah crack. Tapi saya tak nampak tau, saya nak parking juga. Betul dia cakap belakang. So bila saya pindah belakang, saya parking, saya naiklah rumah kan. Naik rumah tengok semua orang dah kecoh dah alih-alih kereta yang ada kat tepi tu kan. Sebab situ memang diorang parking kereta untuk pergi ke deretan kedai berkenaan lah. So saya pun tak tahu macam mana saya boleh rekod kejadian tu. Puan, sebelum berlakunya mendapan yang terus runtuhnya tanah tersebut kan, berapa lama jurang masa daripada crack ataupun apa orang kata retakan di jalan raya tu sebelum berlakunya mendapan tanah sehingga terburai tanah tu? Berapa lama? Sejam ke? Kalau ikut untuk semalam, saya kira sebab sebelum tu saya sempat ambil gambar sebelum tau. Ini yang video retak tu kan. Video ini lebih kurang pukul 6. Dan tanah runtuh tu lebih kurang 6.45 macam tu. So 40 minit sajalah. Cuma retak ni sebenarnya dah lama. Cuma dia tak sebesar ini. Maksudnya semalam adalah kemuncaknya lah. Sebab lebih kurang 50 meter daripada situ. Memang dah ada tanah runtuh lama lah. Cuaca semalam bagaimana sebenarnya? Hujan ke? Hujan lebat sangat. So mungkin salah satu faktor jugalah. Jadi dan dilaporkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan, cuma kenderaan sajalah ada yang jatuh sama. Dan sekarang ini selepas kejadian, apa yang awak boleh kongsikan juga bagaimana suasana persekitaran di sana dengan keadaan orang ramainya, sebab awak pun antara yang turut menjerit kan, cakap kalau boleh lari kan, jangan berada kat situ. Macam mana Nurul Ain? Ya betul. Pihak polis arahkan kami untuk kosongkan premis lah. So
orang alhamdulillah ada rumah di Kajang, kami berpindah ke Kajang malam tu juga sebab memang dia minta kosongkan, takut lagi mendapan lagi pada malam hari kan, sebab kita tak tahu cuaca malam macam mana. Ya. Setakat ni Dapatkan barang-barang yang perlu. Okey. Setakat ni ada arahan pihak berkuasa ke untuk bersiap sedia nak pindah ke tempat yang lagi selamat ke apa-apa? Ada tak arahan sebegitu setakat ini? Setakat ini tiada sebab masing-masing berpindah ke tempat selamat masing-masing lah, macam rumah family ke rumah kawan-kawan ke macam tu lah. Sebab saya sendiri pun balik ke rumah sendiri di Kajang. Okey Nurul, kalau kita saksikan video ni, ada tak di kalangan kenalan yang mengalami kerugian ni? Kereta dia ke yang terjatuh tu? Atau ada yang awak kenal ke? Ada tu Wira Color Gold tu customer saya, customer suami saya punya. Okey. Jadi dah tahu ke macam mana sebenarnya nak Tepat. nak dapatkan jumlah tuntutan kerugian ke macam mana ke, dah tahu ke? Itu saya tak tahu. Belum lagi sebab kejadian pun petang. So pihak polis bomba datang pun keadaan dah semakin gelap. Jadi diorang pun tak boleh nak kena pasti punca sebenar lah. Okey. Baik. Faham. Setakat ni ada langkah-langkah keselamatan yang dicadangkan tak kepada penduduk di kawasan tempat rumah puan tu untuk kata bersiap sedialah sekiranya berlaku lagi ataupun hujan lagi ke bagaimana? Ada tak? Saya cuma minta pihak berkaitan lah tolong ambil tindakan sebab benda ni berkenaan dengan nyawa kan, dan peniaga di sana pun mencari rezeki. So bila jadi macam ni, kedai ditutup. So saya tak tahu berapa hari diberi masa untuk tutup kedai. So terjejas jugalah suami saya sendiri pun. Betul, yelah kita pun takutlah kan nak buka balik kan. Betul. Sangat. So harap tindakan segera daripada pihak-pihak yang berkaitan lah. Saya setuju. Betul. Puan Nurul Ain, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih juga atas perkongsian video ini yang sebenarnya memberikan gambaran dengan lebih jelas lah apa yang berlaku di Seri Kembangan semalam ya. Jaga diri, hati-hati ya. Alright, terima kasih Ameshan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Premis perniagaan berlakunya perkara seperti ini, kita khawatirlah keselamatan semua yang berada di situ. Kita harapkan semua yang berada di kawasan Seri Kembangan kekal cakna dan juga bersiap siagalah sekiranya berlaku hujan berterusan dan sebagainya. Antara lagi keadaan cuaca sekarang ni kan yang memungkinkan pelbagai isu yang boleh berlaku. Okey, itu satu perkongsian. Seterusnya kita nak berikan kepada anda, ini juga tular berkaitan dengan kisah kasih sayang pada haiwan peliharaan. Sampailah saya tengok videonya dalam kereta pakai pampers kan, tidur pun nak sama-sama. Berselimut. Ya, betul. Dan ini kisah perkongsian berkaitan dengan kisah kambing gegel. Jom kita saksikan. Nimaslah. Cium lah. Telatahnya yang comel pasti mencuit hati sesiapa yang melihat. Tidak seperti haiwan ternakan lain, kambing betina yang diberi nama gegel ini menjalani kehidupan yang cukup istimewa. Dimanjakan oleh pemiliknya, Syafiqah Idora Maddin 31 tahun, sehingga tidur bersama-sama keluarga, kelakuan gegel memikat hati sehinggakan tular di media sosial. Bukan hanya di bilik tidur, gegel turut dibawa bersia-sia dan berjalan jauh menaiki kereta. Dibela sejak dari usia sehari, keluarga Idora turut rapat dan rajin melayang kerenah anak kambing kesayangan ini. Selain gegel, mereka turut memelihara haiwan lain seperti kucing, angsa, arnab, ayam dan juga ikan. Meskipun kini gegel tidak lagi bersama Idora dan keluarga, namun kecintaan mereka pada haiwan-haiwan ini tidak pernah pudar. Malah, anak-anak Idora turut berkongsi rasa yang sama dengannya. Kasih sayang terhadap seekor haiwan yang dipupuk juga dalam kalangan keluarganya. Itulah kisah bagi Puan Idora. Kita terus bersama dengan beliau, Syafiqah Idora Maddin di Sitiawan, Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama dengan anak-anaknya. Putranya, sejakanya juga. Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kita nak tanyakan persoalan berkenaan dengan kasih dan sayang terhadap haiwan peliharaan ini. Tapi mungkin boleh kongsikan keadaan sekarang selepas ketiadaan gegel yang dikasihi ni, Puan? Selepas tak ada gegel tu, saya rasa kekok sikit sebab kita dah biasa dengan dia selama 3 bulan. Jadi kita dah biasa tidur dengan dia, susukan dia, mandikan dia. Dia mandi sehari 2 kali.
Jadi ataupun 2 hari sekali. Jadi bila dia tak ada tu kami rasa rindu yang teramat sangat. Ya. Sebab dah terasa lain, sebab dah biasa kalau keluar rumah je kami bawa naik kereta. Kami tidur je memang tidur ada kat sebelah. Jadi bila dia tak ada tu rasa kesunyian sangatlah. Rasa sunyi sangat sebab tak dengar suara dia nak susu, tak dengar suara dia panggil apa, dia suka tarik tangan kita. Kalau dia nak tidur dia tarik tangan kita. Tu perbuatan dia tu memang buat kita jadi rindulah bila dia dah tak ada tu. Jadi kemesraan ni adakah Gegel seorang? Jika sebab difahamkan Puan Dora ni memang Seekor ya. seekor Gegel ni adakah dibandingkan dengan haiwan-haiwan lain peliharaan ni sama ataupun macam mana? Orang kata layanan ataupun kemesraan bersama haiwan-haiwan peliharaan ni. Gegel ni special sebab dia beranak anak saya yang ni yang sambut. Anak yang sulung ni yang sambut. Jadi masa dia beranak tu dia sambut yang dia beranak sepasang tapi yang adik dia mati dalam perut lah. Yang ada cuma Gegel. Jadi lepas dia beranak tu mak dia terus tak nak dekat dia. Saya tak pasti sebab apa. Tapi bila saya tanya dengan pakcik yang di Pasir Akar yang buat kambing, dia kata dia punya kambing pun memang ada yang terpaksa disusukan lah. Tak boleh. Yang ada mak dia tak nak dengan dia. Jadi Gegel ni adalah bagi saya dia lah yang kambing pertama yang saya bela sendiri macam anak. Jadi pada hari pertama tu memang dia dah susu botol dah. Sampailah umur dia 3 bulan. Ya, itulah kami pun saksikan video-video yang sedang ditayangkan ini. Puan, okey, saya tertarik sebab Puan pun ada turut bersama dengan anak anda pada ketika ini kan. 2 orang pun kita boleh tengok kemesraan bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan yang lain juga. Bagaimana sebenarnya menimbulkan rasa kasih dan sayang tu? Sebab kalau suami saya tahulah mesti memahamilah kan. Tapi dengan anak-anak ni juga macam mana Puan terapkan rasa kasih sayang pada haiwan peliharaan, bahawa kita pun kena layan mereka ni sama juga dengan kasih sayangnya Puan? Saya ni memang dah pecinta haiwan daripada kecil lagi. Sebab mak saya pun suka dengan kucing-kucing, suka dengan haiwan lah. Cumanya bila kita dah terbiasa dengan haiwan-haiwan ni, bila kita ada anak ni, kita pun dah biasakan diorang dengan haiwan-haiwan ni lah. Jadi dah ajar daripada kecil diorang ni untuk jaga kebajikan haiwan tu bersama. Maksudnya daripada segi makan, daripada segi najis. Jadi bila kita dah biasakan diorang, kadang-kadang kita pergi ke pasar-pasar jumpa kucing kan, ataupun kita pergi ke kedai makan, kita jumpa kucing, kita terapkan. Maksudnya kita ajar dia, yang ni kita kena sayang, ini haiwan kesayangan Nabi, jadi kita kena bagi makan. Kita ajar dia sikit-sikit, lama-lama diorang pun jadi suka. Yang kecil ni lah, dia selalu kutip kucing. Kalau pergi kedai makan ke, pergi rumah orang ke, pergi pasar, dia main kucing, dia mesti bawa balik. Itulah kadang-kadang susah juga dia ni. Ikutlah ibunya. Perlu angsa macam tu je ya. Okey. Puan, kita nak tahu jugalah. Haiwan yang saya bela tu punya memang jinak-jinak. Maknanya haiwan yang orang tak boleh jinakkan, kita boleh jinak. Maksudnya saya tak jinakkan sangat, tapi tak tahu mungkin haiwan pun dia boleh rasa kan kasih sayang tu. Jadi dia orang sendiri pun tu. Answer tu lah yang paling susah nak jinak tu. Itulah betul lah. Kalau saya lari dulu. Dia liar kot sikit kan. Okay, Puan, mesti ramai yang tertanya kan dengan banyak jenis haiwan yang dipelihara. Dengan kasih sayang itu memang sudah tentunya diberi. Tapi daripada segi kosnya ataupun nak menjaga kesihatan setiap spesies haiwan yang berbeza ni, adakah satu perkara yang perlu kita pelajari juga? Cabaran tak untuk Puan? Sangat mencabar sebab bila kita bela dalam haiwan yang dalam kuantiti yang banyak, dia akan ada satu penyakit. Kadang-kadang penyakit tu boleh berjangkit dan boleh menyebabkan kematian. Jadi saya dah melalui fasa-fasa kematian adalah kucing pernah bila kena penyakit parvo, bila seekor kena, dia akan berjangkit dengan 5-6 ekor dan 5-6 ekor akan mati dalam masa 1 minggu. Jadi masa tu emosi tu yang agak terganggu jugalah sebab benda yang kita dah sayang macam anak sendiri. Pergi dalam keadaan sakit, kita bawa klinik, patah balik, kos tu pun agak tinggi lah. Jadi banyakkan kucing sekarang ni saya dah vaksin. Kemudian daripada segi penjagaan, bila kita cek hari-hari cek, kalau ada rasa macam ada luka sikit, terus letak ubat. Kalau rasa tersema je, kami terus bagi ubat. Tak tunggu dah macam dulu.
Mungkin sebab kurang pengalaman kan, jadi ada yang matilah. Bila angsa berebut minta dokong tu. Itu yang Saya teruja tengok geram tu. angsa tu dipeluk seperti angsa anak. tu, Puan peluk, kami lari tau. Betul, saya setuju. Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Puan. Sampaikan salam kepada suami juga. Dan juga mungkin anak-anak tu boleh lambai sikit bersama dengan kita. Ni siaran secara langsung ni, Dik. Senyum sikit, senyum sikit. Tu lagi seekor. Itu haiwan apa tu? Musang pandan ya? Musang Dia pandan. musim pandang. Alah. Oh, dia sebesar kucing ke? Wah, betul-betul macam anak-anak dia buat ni Dia ya. sebesar kucing. Saya nak pergi rumah Puan Dora ni lah. Betul ke? Yakin? Awak yakin? Nak Okey. pergi, nak pergi. Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima Kerana sudi kasih. bersama kami. Sama, bye-bye. Assalamualaikum. Wow, inspirasi sebuah keluarga lah. Kata sebelum Puan Dora ni sayang pada haiwan, ibunya sendiri yang menerapkan kasih sayang terhadap haiwan itu. Jadi orang kata generasi ke generasi lah. Alhamdulillah. Yelah, anaknya pun pergi mana-mana pun bawa kucing kan? Angsa dia dipeluk. Baik, itulah Puan Syafiqah Edora Mahdin dari Setiawan Perak. Mana yang nampak tu tegur-tegur lah katanya. Okey, kita nak bertindak seketika. Selepas ni satu topik perbincangan yang akan kami bawakan. Ini mungkin merangkumi semualah lepasan graduan kepada mereka yang mungkin mencari pekerjaan lain selepas era pandemik ini. Ini ruang ataupun cabaran mencari pekerjaan pada masa kini. Terus kami di Malaysia hari ini. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan bawakan topik berkenaan dengan cabaran mencari pekerjaan. Ada pula satu orang kata artikel mengatakan bahawa kadar pengangguran Malaysia dijangka lebih baik tahun ini pada 3.9% menurut satu penyelidikan mengatakan bahawa tahun 2022 melihat ekonomi terus mencatatkan perkembangan dipacu pelbagai sokongan dasar dan pada masa yang sama meningkatkan peluang pekerjaan. Tetapi banyak aspek kita melihat daripada sudut bekerja ni satu, tapi adakah bagi graduan kan seiring dengan orang kata ijazah ataupun aliran yang diambil ataupun gaji itu setimpal atau tidak dengan orang kata kadar pendidikan dia dan sebagainya. Dan saya kira pada ketika ini kadar pertembungan di antara yang baru saja habis belajar dengan mereka yang dibentikan kerja akibat pandemik itu, ini yang menimbulkan peluang pekerjaan yang menjadi semakin terhad. Tapi itu antara punculan yang telah pun diberikan. Untuk itu kita ingin mendapatkan pemahaman dan pandangan lebih lanjut. Kita nak bersama dengan Profesor Rusmawati Said, pensyarah ekonomi buruh dari Universiti Putra Malaysia, UPM, sama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Prof, mungkin boleh kita mulakan dengan laporan yang diberikan. Dijangka pada tahun ini kadar pengangguran diunjur untuk terus berkurangan dan adakah ini sesuatu yang diterima dengan sangat baik dari sudut kebolehpasaran graduan dan para pekerja ni, Prof? Ya. Pertama, terima kasih Sofia dan Hanif. Okey. Kalau kita tengok, lihat kepada yang diunjurkan pada 3.9% tadi untuk 2022, kan? Ya, betul. Dengar saya cakap? Jelas. Dengar, Prof. Teruskan. Jelas. Okey. Jadi, memang itu unjuran itu nampak gayanya macam seperti kadar pengangguran kita ni semakin jatuh, betul kan? Tetapi perlu diingat sebenarnya kadar pengangguran itu jatuh compared to sebelum keadaan ekonomi kita pada tahun 2019 khasnya, kan? Jadi perbandingan tu mungkin kita lihat dia sebagai jatuh lah. Jadi kalau kita lihat kepada trend dia tu, bila trend dia tu kepada memang peningkatan graduan tu semakin meningkat. Kalau kita ambil data, saya disediakan data tahun 2016 hingga tahun 2020. Data ini kita ambil daripada 2016-2020 sebab data terkini belum keluar sampai 2022. Tapi kita boleh jadikan trend graduan mengikut pekerjaan ni didapati dari bila kita lihat secara kasarnya dia meningkat, meningkat daripada itu. Tetapi bila kita lihat secara detailnya penyertaan graduan ini di dalam pekerjaan mahir, saya rasa yang seterusnya, slide yang seterusnya tu, dalam pekerjaan mahir, didapati penyertaan graduan untuk pekerja mahir dia jatuh, dia menurun. Ya, ini dia menurun kan. Maksudnya penyertaan graduan tu dalam pekerja mahir tu menurun. Pekerja mahir ni macam mana? Pekerja yang melibatkan macam golongan profesional, managerial dan technician lah, technical. Dan untuk pekerja yang tidak mahir, penyertaan graduan ni didapati meningkat. Jadi di sini
kita dapati bila analisa kita nampak meningkat daripada 2019 hingga 2020. Ini mungkin kesan efek awal daripada kesan negara kita mengalami COVID tu kan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada data ini adalah ia memberikan satu signal kepada labor market kita, kepada pasaran buruh kita bahawa graduan kita sebenarnya kalau dulu graduan dikatakan memilih kerja dan sebagainya, tidak lagi. Maksudnya mereka kerja saja selagi ada peluang pekerjaan walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak mahir. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat secara lebih terperinci sebab ia adalah situasi yang sangat membimbangkan. Kita takut nanti bila graduan keluar bekerja dia ada satu persepsi bahawa tak payah pergi universiti pun tak apalah asalkan nanti kita dapat pekerjaan. Prof, kita tertanya kan, Prof dah sebutkan tadi kualifikasinya ada pada masa yang sama tapi kurang orang kata kemahiran ataupun experience dalam satu sektor pekerjaan itu. Jadi melihat dalam situasi ini bagi mereka yang kata fresh graduate, graduan baru ini, adakah mereka langkah yang bijak untuk masih menunggu dan melihat pekerjaan yang sesuai kepada mereka ataupun ini satu tempoh yang sesuai untuk mereka cuba segala jenis pekerjaan dalam segala jenis aliran asalkan mereka mempunyai pengalaman pekerjaan. Bagaimana nasihat ini bagi graduan semua, Prof? Baik. Sebenarnya Sofia, bila kita lihat keadaan yang berlaku ni, saya nak mengulas satu isu di kalangan graduan ni. Mengapa mereka pergi kepada low skill tadi yang saya tunjukkan graf tadi kan? Sebab sebenarnya dia ada satu cap group yang besar di mana mereka ini grup pelajar yang CGPA dia di antara 2 hingga 2.7. 2 hingga 2.7. Mereka golongan ini Sofia dan ini dia tidak boleh pergi kebanyakan management trainee ke ataupun program-program graduate ke. Tidak mengambil mereka kumpulan ini dan mereka pun tak boleh nak further study. Jadi disebabkan tu mereka nak join the labour market pun kebanyakan majikan nak mengambil pelajar yang 3 CGPA mereka adalah 3 ke atas. Jadi golongan ni sebab saya melaporkan ini daripada hasil kajian saya yang saya berterima kasih kepada KPT kerana memberi grant tersebut. Dan bila kita tanya kenapa mereka tak join the labour market, apa cabaran dia kan? Apa cabaran dia nak masuk kepada labour market tu? Sebab CGPA mereka ini, mereka bila dapat 2 mereka dah dapat ijazah kan? Jadi tetapi mereka tak boleh nak ke mana? Nak sambung belajar tak boleh. Even kepada program-program graduate pun, program-program graduate dah siap-siap meletakkan separuhnya, setengahnya, pointer mesti 3.2 ke atas. Jadi kalau kita lihat ke mana mereka golongan ini nak pergi kan, itu antara cabaran mereka. Mereka tidak diberi peluang untuk mengikuti program-program graduate dan sedangkan program graduate ni pada asalnya untuk melatih semula pelajar yang mana keluar daripada universiti sebagai peralihan sebelum nak masuk ke dunia pekerjaan yang sebenar. Iaitu macam mengasah communication skill dan sebagainya. Betul. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, orang yang bergraduan lah. That's why kita lihat dan banyaknya mereka dan pihak majikan sendiri skip mengatakan mereka tak berkelayakan untuk nak masuk kepada pasaran buruh, tak bersedia. Betul. Tapi bagi pihak mereka pula macam dia tersepit sebabkan mereka ini boleh keluar sebagai graduan yang memiliki ijazah tetapi dia tidak boleh nak ke mana. Betul. Sambung belajar pun tak boleh macam tu. Sebab sambung belajar pun sekarang requirement dah 2.7 ke atas. Ya betul. Prof, jadi mungkin jalan pintasnya adalah dengan terus mengambil pekerjaan low skill macam yang Prof cakap tadi dengan dapatan kajian yang diberikan. Okey, jalan penyelesaiannya kalaulah saya graduan yang berada di golongan tersebut, apa yang perlu ada pengubahsuaian mungkin dari industri dan juga dari sudut organisasi pembelajaran sendiri, Prof? Ya, sebenarnya untuk bila kita cerita jalan penyelesaian, of course that dia memerlukan satu jangka masa yang satu kajian yang khusus kan. Tetapi boleh saya rumuskan di sini peranan pelajar itu sendiri, graduan itu sendiri, peranan daripada pihak pekerja atau pihak majikan iaitu from the demand side dan peranan daripada universiti yang mengeluarkan graduan. Contohnya mungkin pelatihan industri itu boleh diletakkan di akhir pengajian tetapi kadang-kadang universiti pun tersekat dengan beberapa syarat-syarat
MQA dan sebagainya kan, itu perlu dilihat balik. Sebab bila kita melakukan kajian kepada pelajar-pelajar yang keluaran daripada politeknik misalnya, mereka practical training tu di akhir dan kebanyakan pelajar mereka dapat diserap terus ke dalam dunia pekerjaan. Seandainya pelajar tu baiklah. Okay, tapi dari segi majikan sendiri, industri yang menyediakan peluang-peluang seperti graduate program dan sebagainya, saya mengharapkan mereka longgarkan sikit syarat tersebut. Tidak perlu mengambil pelajar-pelajar yang 3.2 ke atas. Pelajar 3.2 ke atas ni dia sememangnya pelajar yang sudah bagus dan hebat. Jadi yang kita nak tolong ni adalah golongan yang ada antara pelajar yang 2 hingga 2.7 ke atas. Tapi saya bukanlah nak kata ambil pelajar yang tak bagus, bukan itu maksudnya. Betul. Ruang. Jadi yang 3.2 tu nanti pula akan terasa pula, Prof. Terasa. Kesinambungan itu susah nak dicapai sebenarnya kan. Baik Prof, kita menyentuh berkenaan dengan pelajar para graduan, tapi ada pula satu aspek lain di mana kita melihat 61% berdasarkan kajian ni tenaga kerja yang sedia ada ingin menukar pekerjaan. Banyak faktor yang orang kata tidak berasa dihargai ataupun bayaran tidak setimpal dan sebagainya pasca pandemik. Jadi adakah Prof melihat ini satu langkah yang bijak yang mengikuti masa kini yang kita orang kata recovery daripada pasca pandemik, ataupun bagaimana? Apakah nasihat Puan bagi mereka yang ingin menukar pekerjaan, Profesor? Okey. Biasanya bila mereka ingin menukar pekerjaan, of course lah yang tempat yang mereka pergi yang akan dituju itu lebih menawarkan imbuhan yang lebih baik kepada mereka. Sekarang ni kalau kita tengok kadar median wage untuk fresh graduate, untuk fresh graduate pun median wage tu sekitar 3,000 lebih untuk tahun 2020 lah. Maksudnya jadi biasanya kalau mereka nak tukar tu, kebiasaannya mereka akan tukar berdasarkan kepada dia dapat offer yang lebih baik. Okey. Bagus seandainya dia dapat offer yang lebih baik tu dia tukar pekerjaan, tapi pastikan bahawa pekerjaan yang menunggu itu pun sebenarnya cabaran pekerjaan tersebut adalah lebih kurang samalah kan. Jadi bergantung kepada individu tersebut. Cuma yang nak menukar pekerjaan tu saya tak berapa nak risau dalam konteks ni, tetapi kita risaukan adalah golongan inaktif unemployment ataupun aktif unemployment ni. Golongan inaktif dan aktif unemployment ni walaupun kadar mereka tu semakin menurun untuk tahun 2020, tetapi peratusan itu masih lagi membimbangkan. Maksudnya mereka ni sebenarnya dah lama tak join di labour market, so confidence level pun turun dan menyebabkan mereka tak ready untuk labour market, tapi nak bekerja sebenarnya. Mereka ada graduan-graduan ni mereka ada skill-skill tertentu, dan biasanya kalau daripada kelulusan teknologi misalnya, teknologi tu bergerak secara pantas. Jadi mereka pula yang mereka belajar dulu tu dah tak dapat nak catch up. Bila dia dah lama inaktif tu kan, dia dah lama inaktif. Jadi kita kena tarik balik mereka ni, tarik balik minat mereka untuk join di labour market. Daya saing tu. Tarik balik mereka untuk join di labour market dengan memberikan mungkin suntikan awal tu adalah dengan latihan dalam masa tempoh 3 bulan atau 3 bulan pun cukup sebenarnya, tak perlu 6 bulan. Baik Prof, terima kasih banyak-banyak akan sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Nanti kita jemput lagi ya. Terima kasih Prof. InsyaAllah. Terima kasih. Profesor Rusmawati Said, pensyarah ekonomi buruh dari UPM bersama dengan kita berbicara berkenaan dengan peluang mencari pekerjaan pada masa kini. Saya kira perkara ini perlu seimbang. Betul lah ada tuntutan dari industri, ada juga kebolehpasaran yang perlu disiapsiagakan daripada pihak universiti dan juga pihak organisasi pembelajaran kan. Jadi perlu seimbanglah dengan cabaran pada ketika ini. Saya setujulah dengan Prof dikatakan oleh Prof tadi, kita kena berdaya saing, orang kata kompetitif lah bila kita mencari pekerjaan. Kalau lama sangat menganggur ni, takut kita pula yang tidak aktif. Okey, apapun selepas ni kita berhenti rehat seketika, tapi kemudian bersiap sedia jugalah dengan pukauan daripada penyanyi ini yang akan kami bawakan. Segalanya sabar tu di Malaysia hari ini. Kau terimaku seadanya,
segala kekuranganku, kau tetap memilih aku. Walau ku tak punya harta atau kaya, cuma doa untuk setia. Kau pilih aku, semua untukmu, karenamu, 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 karenamu. Separuh hidupku mengenalimu, bagai seumur hidupku menyintaimu. Oh, Tuhan saja tahu, oh, betapa bermaknanya kau bagiku. Tetap denganmu asal kau pilu, menemanimu di saat waktu kau perlu. Tuhan saja tahu, oh, betapa bermaknanya kau bagiku. Kerana kau tahu dalam dirimu ada sebagian diri aku. Kau nyawa, kau jiwa, senyawa untukmu. Karenamu, 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 Wow. Satu studio terpukau, terpesona pagi inilah Ahmad. Assalamualaikum bang. Saya pegangkan mic. Okey, boleh. Boleh. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami pada pagi ini. Terima kasih. Cuba boleh perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan siapa ni? Baik, saya bersama dengan Syawal Hussein pagi ini daripada kumpulan The Gentlemen. Wow. Dia orang biasa mengiringi saya lah kalau stage performance, persembahan live kan. Okey. Mantap Syawal, mantap Syawal. Mantap. Okey, lah Ahmad, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin kerenamu pertaruhan terbaru untuk dibawakan kepada industri? Boleh dikatakan macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Lagu ni pun mungkin rilis tahun lepas, tapi mungkin baru-baru ni saya dijemput untuk ke majlis perkahwinan Ukasha Senrose dengan Kamal Ali. Jadi diorang minta lagu daripada saya dan kira saya bawa lagu Kerenamu ni sebagai lagu official untuk diorang lah. Jadi, memang sekarang ni pun dah musim perkahwinan, semua orang kembali. Kembali majlis perkahwinan. Back to normal. Dan banyak jemputan nak dengar lagu-lagu yang berentak macam ni kan, ballad yang bawa kasih sayang macam tu. Adakah pembuatan lagu seperti ini dalam genre ini kan memang kita mengenali Lah Ahmad dengan lagu-lagu dengan penuh feel dan romantic feel-nya kan. Adakah ini satu perkara yang datang secara natural dan semula jadinya setelah sekian lama? Mungkin saya pun dulu pun memang suka dengar lagu-lagu yang rentak yang tenang, yang sentimental. Sentimental, tapi yang vocally driven juga. Macam dulu-dulu saya biasa nyanyi kan secara acapella yang tanpa iringan muzik. Jadi kadang-kadang tu muzik yang sikit tu dia kadang-kadang dia rasa less is more kadang-kadang tu kan. So saya suka style-style macam tu dengan chord-chord yang bass, yang jazzy. So alhamdulillah yang tu mungkin saya punya kelebihan, saya minat yang tu. Jadi dah biasa je tu. Saya dah try buat rock tapi dia bunyi lain sikit nanti pernah pelik. buat rock, Saya nanti dia jadi pelik. So memang Dengar sikit boleh? Tak boleh. Saya dah try dah dulu. Dulu pernah ada band, buat band saya main gitar tapi dia nak bawa lagu rock Metallica pun dia tak boleh pergi. Dia memang keluar suara dia keluar jadi R&B macam tu kan. So maknanya kena ke situlah.
Dia sebab lah kita ni masih belum move on dengan lagu Kau Tercipta tu kan. Kau lah. Perkahwinan tu kan. Kau datang kerenamu ni pula. Tapi saya nak sapa Syawaz. Boleh ni kan. Okey, bila membawa lagu seperti ni awak biasa mengiringi lah dengan lagu-lagu seperti ni ya. Bagaimana sebenarnya nak mengalunkan mainan piano ni dengan vokal yang sebegini? Dia macam match lah dia perlu sama-sama jugalah ke betul. macam mana? Kecabarannya biasa saja. Cabarannya sebenarnya dekat sebab kita orang ni macam backup dekat artis. Okay. So artis kita akan bawa artis tu untuk backup dia dekat depan. Okey. So kalau artis tu dia drive ataupun dia layback, kita akan ikut dia lah dan kita akan support dia kat situ. Adakah Lah ni dikira sebagai seorang artis yang memang versatile, tapi orang kata flow-nya begitu fluid dan sentiasa berubah? Adakah itu satu perkara yang susah untuk diikuti ataupun memang awak sahut cabaran? Kesinambungan tu dah ada? Macam mana? Oh, dia depends dengan keadaan semasa, situation. Tengok kepada mood. Tengok mood. Kadang-kadang kita orang practice tapi dekat mood tu dia jadi lain lagi. So kita akan ikut vibe dekat situ lah. Kadang Abang Lah ni dia dahsyat. Sebab tadi dia nampak awak pun begini. Bukan dahsyat, dia tadi dia lain. Lepas tu hari ni dia lain, esok dia jadi lain. Itu saya tanya tadi. Wah, tadi dengar pagi tadi rasa lain sikit. Oh, ni lain sikit. So Lain kita sikit. pun notice benda-benda sebegitu kan. Tapi adakah mudah bekerja dengan Lah? Oh, sangat mudah. Sangat. Kita ada chemistry, ada reference, lepas tu lagu yang sama, minat yang sama, genre yang sama. So dia memudahkan kerja kita orang. Sebab topi pun, baju pun sama dengan face mask sebab tu jugalah. Lah mungkin antara pencaturan untuk tahun 2020 ni, 2022 ni, apa yang nak dilakukan dari sudut kerjaya? Dah 2 tahun dah. 2 tahun ya. Lagi. Baik. Alhamdulillah macam tahun ni insya-Allah saya akan habiskan single dengan daripada album Selamat Datang Cinta, album saya yang lagu lepas ni pun saya akan bawa ialah single yang insya-Allah akan datang. Kemudian kita akan buat video klip insya-Allah. Dan saya akan terus sibuk dengan persiapan untuk album yang seterusnya yang selepas ini insya-Allah. Dan banyak macam offer sekarang pun banyak yang jemputan kahwin, yang majlis perkahwinan dan juga tawaran berlakon pun juga saya mungkin dah start open untuk berlakon sikit dah insya-Allah sikit. Dah berlakon dah mula berlakon. Dah start sikit sebab mula-mula tu bidang terjun tapi sekarang ni rasa macam dia ada kaitan juga dengan muzik ni. Saya rasa macam ada yang boleh bidang seni ni kan. Jadi memang dah boleh gel in insya-Allah. Watak seperti mana tu? Macam watak apa? Ada yang first kali saya pernah kena dulu memegang watak ustaz lah juga. Tapi mungkin saya suka juga nak try watak-watak yang lain kan. Yang ada yang pernah jadi kaki pukul pun pernah juga. Antagonis pun pernah Pernah juga. Tapi banyak yang ke arah orang hero yang baik macam tu lah. Tapi selalu kalau orang tak dapat tengok saya pukul orang dalam itulah dapat tengok. Dalam drama dapat tengok. Okey, menarik. Okey. Tadi saya terdengar berkenaan dengan album. Buat full album apa semua. Lah masih lagi akan terus melahirkan album-album ni walaupun sekarang mungkin zaman kepada lebih single, hit, kemudian single lagi. Lah percaya dengan album untuk peminat lah. Betul. InsyaAllah saya memang percaya sungguhnya macam mungkin peringkat umur saya ni macam kita tak boleh nak buat sama dengan apa yang orang zaman sekarang buat. Tapi cara mungkin sama tapi kami punya forte zaman artis-artis yang mungkin sebelum ini mungkin cara lain tapi macam saya percaya dengan nak buat CD pun walaupun tak banyak pun tapi kita beri sendiri dengan tangan kita sendiri kat orang tu yang tu means a lot to them. Macam kadang-kadang ada yang datang balik, bang saya ingat abang bagi dengan saya CD dan benda tu kadang-kadang yang extra point tau. Kita rasa kita tak buat apa pun sangat tapi benda tu something yang sentimental lah. Dia meaningful untuk dia juga. Lah masih ingin menyentuh hati peminat one on one kan dibandingkan orang kata mungkin dalam zaman digital ni sekadar di media sosial dan sebagainya. Jadi sentuhan bersama peminat itu tetap menjadi satu perkara yang penting untuk Lah juga ya. Betul. Macam sekarang ni kita kena ada that human touch balik. Kadang-kadang kan kita disconnected bila kita dengan phone kan. Sekarang ni memang sah semua orang phone. Anak saya pun main phone. Tapi kita nak ada reach out balik dengan orang tu balik kan. Something yang kita boleh, bila kita dah SOP, kita dah jauh. Tapi kita nak dekatkan balik hati kita ni, nak dekatkan, nak bridgekan balik hati-hati kita supaya bersatu balik kan. Tu nak dekatkan balik insya-Allah.
Baik. Terima kasih banyak kerja kami. Semoga berjaya. Semoga terus sukses. Syawal pun semoga berjaya. Teruskan dengan gentleman awak tadi tu. Awak tak nampak tadi lah dia begini-begini tau. Dia terbang, dia lipat pagi ni. Untuk ikut awak. Okey, akan ada persembahan di penghujung siaran nanti di Malaysia hari ini, istimewa dan khusus dari Lah bersama dengan Syawal. Okey. Betul. Okey, jangan ke mana, kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di MHI. Terimaku seadanya, segala kekuranganku, kau tetap memilih aku. Baik, terima kasih kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kita ada satu lagi topik perbincangan untuk kami berikan kepada anda. Ini berkaitan dengan tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Untuk itu saya nak bersama dan nak raikan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subihi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Afi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Ustaz. Mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan pengenalan tentang cadangan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah thumma amma ba'd. Seluruh para penonton MHI TV3 yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dan berkaitan tentang pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini, insya-Allah cadangan binaan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan ia merupakan satu-satunya masjid yang diharapkan oleh penduduk Bukit Bandaraya U11 ini, yang mengharapkan agar dapat direalisasikan pada tahun 2024, dan sebenarnya dah 20 tahun mereka menanti sebab kawasan kediaman tersebut daripada tahun 2003 diwujudkan sehinggalah sampai saat ini belum ada masjid yang diwujudkan di sana. Yang ada pun kalau mereka nak pergi menunaikan solat Jumaat ataupun solat fardu di masjid yang terdekat, antaranya adalah Masjid Negeri itu sendiri. Jadi cadangan daripada pihak kami, kita berusaha untuk mewujudkan masjid tersebut yang mana keluasannya lebih kurang dalam 3 ekar yang dapat menampung lebih kurang 3,000 jamaah dalam sesuatu masa. Dan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan daripada para penduduk di Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Jadi diharap kalau boleh dengan harapan kami agar banyak lagi kutipan ataupun sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan. Cuma setakat ini kita masih lagi memerlukan dengan anggaran binaan tersebut lebih kurang dalam 16 juta ringgit. Dan sekarang ini hanya berada lebih kurang 300,000 ringgit sahaja yang kita dapat kutip. Jadi kita harapkan dengan pembinaan masjid ini akan dapat menambahkan lagi syiar umat Islam ataupun syiar Islam itu yang dapat dihidupkan oleh penduduk di sana. Jadi ini di antara beberapa perkara yang kita sedang usahakan, Afiq. Ustaz, kalau boleh kongsikan perkembangan terkininya sekali lagi berkenaan dengan dana kutipannya dan jumlah yang diperlukan untuk pembinaan kompleks ini? Okey, jumlah yang kita perlukan untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya ini adalah sekitar 16 juta ringgit. 16 juta ringgit. Cuma setakat ni Afiq, kita masih lebih kurang dalam 300,000 ringgit sahaja kutipan yang kita berjaya dapatkan daripada sumbangan orang ramai. Dan kita begitu mengalu-alukan agar kutipan ini dapat ditambah dengan secepat yang mungkin, sebab target kita pada tahun 2024 binaan tersebut ataupun masjid tersebut dapat dan berjaya untuk dibina dengan sebaik dan apa yang diharapkan, insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Ustaz, mungkin boleh dikongsikanlah juga mungkin sebagai orang kaji kita bersama tentang kebaikan untuk berinfak terutamanya bagi pembinaan masjid, Ustaz. Subhanallah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbicara tentang soal masjid, maka kita sedang berbicara tentang rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu rumah pun yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala melainkan rumah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebaik-baik rumah yang ada di muka bumi ini adalah merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seburuk-buruk tempat itu adalah merupakan pasar-pasar yang terdapat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut dengan nama rumah Allah? Kerana di dalam rumah Allah pelbagai bentuk rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan curahkan. Di sanalah wujudnya ketenangan daripada yang akan diturunkan oleh Allah. Di sanalah wujudnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah nama-nama kita yang dicatat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan malaikatullah. Dan Masya Allah, itu di antara intipati yang kita perolehi daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kalau kita melihat tentang soal sedekah yang terbaik, antaranya adalah sedekah kita untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita berbicara tentang sumbangan ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita seringkali mengadu tentang kehabisan harta kita. Kita seringkali mengadu tentang soal kehabisan wang yang kita miliki. Tapi ingat, Rasulullah mengingatkan pada kita dalam bab sedekah ini. Rasulullah menyebut, "Ma naqasa", dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurangan harta daripada sedekah yang kita hulurkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga daripada hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila matinya seseorang anak Adam itu terputuslah segala bentuk kebaikan-kebaikan. Apapun yang ada hubungannya dengan dunia telah pun terputus, melainkan 3 perkara. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, sedekahun jariyah, iaitulah sedekah yang sentiasa mengalir. Para ulama mengatakan sedekah yang mengalir itu antaranya dengan wakaf, antaranya juga dengan sedekah-sedekah sunat, termasuklah dengan bab zakat, berkaitan dengan zakat itu sendiri. Jadi ambil dan rebut peluang kita sebelum kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di saat nanti ketika kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita akan berbicara di hadapan Allah. Laisa bainana wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah penterjemah-penterjemah yang akan menterjemahkan kata-kata kita, melainkan amalan-amalan kitalah yang akan memungkinkan kita fasih untuk menjawab pada setiap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung hadis itu Rasulullah kata, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Takutilah kamu akan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya separuh daripada buah tamar yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sedikit apa yang kita berikan, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melipat kali gandakan, bahkan memberikan keberkatan pada harta yang kita miliki. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran sendiri, "May yuridillahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah akan melipat kali gandakan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Rugi kita kalau kita tidak ambil peluang seumpama ini, sebab masa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas pencerahannya. InsyaAllah semoga setiap urusan dipermudahkan dan dana yang dicari ini dapat untuk dipenuhi, sekurang-kurangnya untuk masjid ini diteruskan pembinaannya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Firdaus Subuhi, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bernaraya Seksyen U11 Shah Alam. Kita jumpa nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia sedikit perkembangannya. Okey, kita ada satu lagi perkongsian. Sedikit saja Sofia, yang terakhir silakan. Sedikit saja lagi bagi anda semua peminat siri animasi baru, Little Amar akan bersiaran di TV9 Februari ini. Dan siri animasi berlagu berdurasi 3 minit ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi manfaat kepada semua. Amar akan menyampaikan mesej melalui nyanyian bersama arnab kesayangannya, Rabbit serta keluarganya. Menyanyi sambil belajar bersama Little Amar mulai 2 Februari setiap Rabu dan Khamis 6.30 petang hanya di TV9. Ada sikit je lain daripada 999 yang dibawakan oleh Sofia tadi. Jangan begitu. Tapi jangan lupa saksikan TV9 ni menarik ni sebab ada The Rabbit. Okay. Besok menariknya adalah juga berkenaan topik yang saya kira Lah amat suka. Dia akan buat lagu Keladi Kayangan katanya. Akan dibawakan. Dan memang kami simpan sahaja Lah Ahmad untuk persembahan terakhir bersama kita untuk itu. Senyum selalu, jumpa lagi di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bye. Silakan. Lagu ini untukmu kawan, engkau aku
mencari sesuatu tak pasti. Jawapanmu selama ini di hati. Kenal hati, kenali diri. Usah di kau membangga diri. Segalanya datang pasti akannya pergi. Kita takkan lama di sini. Hari ini ku sampaikan pesanku kepadamu, padamu. Jasa dikenang bagaikan padi. Apa kabar, selamat datang cinta. Hari-hari semua ayo jagalah kita. Menghormati yang tua, mengajar yang muda. Apa kabar semua? Apa kabar, selamat datang cinta. Malam ini bikin sampai jadi. 2-3 pagi hingga sampai ke akhirnya nanti. Tak kemana yang ku ingin kau pergi.